Selamat pagi semua sekali, selamat sejahtera. Saya Selva Pembaran Perisami. Saya berada di Museum Arkeologi Lembah Bujang. Bersama saya adalah Tuan Azman bin Adam sebagai pengarah museum dan juga kurator. Hari ini saya akan menerima beliau tentang sejarah Lembah Bujang, latar belakang sejarah Lembah Bujang, dan juga tentang candi-candi, penemuan candi-candi, relikuari, arca, dan juga inskripsi yang pernah dijumpa di zaman British sehingga kini. Dan juga latar belakang tentang usaha-usaha yang dijalankan oleh museum. Selamat pagi Tuan. Ya, selamat pagi. Saya berpihak kepada USM, di mana hari ini saya membuat tesis tentang sejarah Lembah Bujang dan ingin menerima Tuan tentang latar belakang Lembah Bujang, usaha-usaha dijalankan oleh staf-staf termasuk Tuan sekali. Tuan, boleh kita mulakan? Tuan boleh terangkan sedikit sejarah latar belakang awal Lembah Bujang, Tuan. Okey, selamat pagi. Terlebih itu diucapkan terima kasih kepada Tuan Kumar. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tinjau dari segi sejarah, dia Lembah Bujang ni merupakan sejarah yang terawal yang dikenali dengan berbagai nama. Di kalangan pedagang Arab menggelar dengan nama Kalahbah, dan juga India menggelarnya dengan nama Kadaran dan juga Kadaran. Sementara daripada India dikenali dengan nama Cecia. Jadi kalau kita tinjau dari segi Lembah Bujang itu sendiri, dia berasal daripada perkataan Sanskrit yang berakar daripada perkataan Bujangga, dan dikatakan sungai Bujang tu bentuknya seperti ular. Jadi itulah maksudnya perkataan Bujangga tu membawa maksud maknanya ular ataupun naga, kerana bentuk sungai itu melingkar ataupun jadi seperti ular berjalan ataupun seperti naga. Jadi dikatakan diambil daripada ular ataupun naga. Kemudian Lembah Bujang juga dia berkeluasan seluas 450 km persegi, di mana perbatasan dia ataupun lingkungan dia bermula daripada Curug Toko di seberang Perai Utara sehinggalah di Bukit Corah di Yang. Kawasan itu adalah seluas 450 km persegi. Itu dinamakan Lembah Bujang. Walau bagaimanapun, para pengkaji mentakhir ini telah pun mentakrifkan Lembah Bujang lebih luas lagi, dan ada mengatakan sehingga menjangkau 1000 km, disebabkan oleh penemuan beberapa artifak ataupun penemuan bahan sejarah, terutama sekali dipanggil bahan penyejuk yang dibuat besi, itu dipanggil tuya, yang kita jumpa di Jeniah, di Sik, yang dilakukan oleh pihak USM dan juga Jabatan Warisan, di mana mereka telah menjumpai beberapa lagi dipanggil tapak arkeologi yang baru, iaitu yang dikenali dengan Sungai Batu. Dekat sana lebih kurang dalam 97 tapak lagi yang dijumpai. Jadi saya katakan maknanya keluasannya telah menjangkau 1000 km persegi, keluasan Lembah Bujang untuk pada hari ini lah, dicampur dengan kawasan Sungai Batu pada hari ini. Itulah dia punya keluasan yang terkini. Okey, bagus Tuan. Memang kita dapat berita terkini lah, dapat information terkini tentang latar belakang Lembah Bujang, dan juga nama-nama yang pernah digunakan oleh pedagang-pedagang. Maksudnya Tuan, Lembah Bujang ni asalnya sebagai tempat berdagang, tempat persinggahan. Dan kebanyakan yang terdekat dengan Lembah Bujang adalah saya rasa India, kalau tak salah saya. Jadi kawasannya, lautannya walaupun jauh masa itu, tapi negara terdekat dengan Lembah Bujang adalah India. Jadi pedagang-pedagang datang berlayar ke India untuk tujuan berdagang. Dan berdagang, jadi adakah dengan kedatangan pedagang-pedagang ini Lembah Bujang ini berkembang?
dan bagaimananya proses perkembangan ini berlaku? Dari segi apa pada permulaannya? Adakah wujudnya penaklukan, peperangan dan sebagainya? Okey, dia sebenarnya perkara utama yang menyebabkan di Lembah Bujang begitu terkenal adalah kerana yang pertama sekali adalah lokasinya. Okey. Di mana kita sebenarnya kita tahu Lembah Bujang ni ataupun kedudukan di Kedah ni pada hari ini juga kita tengok adalah terlindung daripada tiupan punya angin monsun. Maksudnya kita ada Pulau Sumatera yang menjadi benteng kepada tiupan angin monsun berbanding dengan sebelah timur, kerana sebelah timur ni Vietnam terlampau jauh ke atas sana. Jadi kita ni maksudnya di Lembah Bujang ataupun di Kedah tu sendiri kita ada Pulau Sumatera yang sebagai benteng daripada tiupan angin yang terlampau agresif ataupun yang terlampau laju. Jadi sebab saya kata faktor utama adalah lokasi yang strategik yang menghubungkan antara timur dan barat. Sebab itulah di kalangan para pedagang terutama sekali di India itu sendiri ataupun di China dan juga di negara-negara Arab, mereka disinggah kat sini untuk berdagang. Dan mana mereka menunggu tiupan angin monsun untuk pergi pada destinasi yang berikutnya, sama ada nak pergi ke China ataupun dari China nak pergi ke India ataupun di negara-negara Arab. Jadi kat sini maknanya ataupun di Lembah Bujang ni sebagai tempat transit dan juga tempat singgah mereka. Okey, tuan. Okey, jadi oleh kerana pedagang ni datang berlayar, apabila pelayaran ni ikut monsun yang tuan katakan tadi, apabila mereka sampai di sini mereka kena singgah sementara sebab mereka kena tunggu tiupan angin itu pusing balik. Apabila ini proses berlaku, mereka pun singgah di sini dan mengamalkan agama di sini. Boleh terangkan tuan, apakah agama-agama yang diamalkan oleh pedagang di sini dan adakah dari sini wujudnya pelbagai-bagai tempat berhala? Contohnya, boleh tuan terang sedikit? Dia sebenarnya pedagang ni terutama sekali daripada India ni, dia ataupun sudah tentulah dia memang ada agama sendiri, iaitu agama Hindu Buddha kan. So kebanyakan candi-candi yang dibuat tu adalah untuk kegunaan mereka, bukan untuk tujuan penyebaran pada masyarakat tempatan. Dan masyarakat tempatan dah ada fahaman agama ni, iaitu dipanggil agama ataupun fahaman animisme itu sendiri. Jadi sebab itulah yang kita seperti mana yang kita tengok pada hari ini, kebanyakan candi-candi yang dibina tu unsurkan pada struktur yang tidak berapa kuat atau kokoh. Sebab apa yang kita banyak jumpa di sini adalah tapak-tapak saja, tapi tiangnya tidak ada ataupun dah runtuh ataupun musnah dan sebagainya. Sebab apa? Dibuat daripada kayu. So bila benda tu dibuat daripada kayu ni paling lama ada 100 tahun. Itu pun tidak mungkin ataupun tahan lama dah sebab dari 100 tahun. Majoriti ni bawah ada 100 tahun. Jadi yang kita tengok hari ni atau kebanyakan candi-candi yang ada di sini adalah tapak ni saja ataupun dipanggil pelapik tiang. Jadi bila kata pelapik tiang, so tiangnya di mana? Maknanya tiang tu dah hancur ataupun disebabkan oleh faktor-faktor alam. Sama ada dimakan oleh anak-anak ke, ditumpangnya sendiri disebabkan oleh faktor liput, cuaca dan sebagainya. Jadi perlu diingat di sini kebanyakan candi-candi yang dimiliki adalah untuk kegunaan para pedagang itu saja. Maknanya dia lebih bersikap personal, bukannya untuk tujuan penganut ataupun masyarakat yang berada di sini, kerana mereka dah ada fahaman agama itu sendiri. Tuan, apa pandangan tuan tentang ada fakta di internet dan juga di majalah-majalah tertentu yang mengatakan bahawa pedagang yang datang bersinggah selama 6 bulan, contoh apabila mereka bersinggah untuk sementara selama 6 bulan di Lembah Bujang, mereka membawa kebudayaan mereka di sini dari segi makanan, agama, pakaian, segala-galanya, dan ini sedikit sebanyak telah membawa kepada perkembangan ataupun mental or information deliver kepada masyarakat tempatan, sehingga mereka pun menarik atau tertarik dengan agama Hindu dan mereka pun mengamalkan juga dalam kehidupan mereka. Adakah faktor ini betul dan sebagainya? Boleh tuan? Dia benda tu maknanya masih lagi menjadi perdebatan dan juga inilah kajian oleh pengaji oleh sejarah. Tapi secara logiknya memang masyarakat dulu memang akan terpengaruh ataupun terikut dengan budaya ataupun apa saja yang dibawa oleh para pedagang di mana-mana negara yang mereka pergi. Tak semestinya ni, mungkin di Melaka pun sama. Betul. Tapi walau macam mana pun pada masa dulu
kemungkinan masyarakat dulu tidak ada budayanya sendiri, ataupun mereka ni tidak mungkin berpakaian tidak seperti pakaian orang berdagang. Jadi sudah tentunya mereka pun ingin sama, maknanya menyerupai ataupun mengikut budaya yang dibawa tu. Saya rasa ni benda tu tidaklah menjadi satu kesalahan. Benda tu boleh terjadi di mana-mana saja, sama ada di Kedah Tua, di Melaka, di Palembang ke, ataupun di Sulawesi ke, ataupun mana-mana di Nusantara. Kerana sudah tentunya masyarakat tempatan akan terikut-ikut ataupun akan terpengaruh dengan budaya ataupun latar belakang budaya yang dibawa oleh pedagang tu ke sini. Jadi itu tak menjadi satu benda yang pelik lah. Ya, betul. Bahkan saya pun sendiri bersetuju dengan fakta pendapat yang dibuat oleh para pengaji dulu. Ya. Cuma mungkin tidak 100% lah, tapi at least ada juga pengaruh daripada saya. Okey. Ya, betul, saya terima tuan. Okey, berkenaan dengan masa atau abad tarikh mulanya perkembangan dan juga perkembangan Lembah Bujang di Kedah Tua contoh. Abad yang ada fakta mengatakan abad ketiga, keempat, kelima, ketujuh atau permulaan wujudnya perkembangan ketamadunan Lembah Bujang, dan sehinggalah sampai ke abad 14. Jadi apa pendapat tuan? Tarikh manakah yang sepatutnya wujud yang dikatakan betul lah dari pandangan tuan? Adakah daripada permulaan dari abad kelima? Contoh pada abad kelima ni dikatakan wujudnya pemerintahan Sriwijaya. Lepas tu abad ke-10 pula penaklukan Chola Empire di Lembah Bujang. Jadi sebelum abad ke-10, 5, 6 tu, jadi agak-agak abad manakah yang mulanya proses perkembangan ketamadunan Lembah Bujang ni? Dia kalau mengikut dari pengkajian yang dilakukan oleh ahli ekologi dulu, sama ada daripada British ataupun daripada tempatan ahli, dikatakan tamadun Lembah Bujang ni seawal abad yang kedua sudah pun bermula. Abad yang kedua sehingga abad yang ke-14 sampai kemuncaknya sebelum ditakluk oleh daripada negara-negara jiran ataupun kemunculan kerajaan oleh Melaka itu sendiri. Tetapi di awalnya, iaitu seawal abad yang kedua lagi, dah pun dikatakan kerajaan Kedah Tua ini telah mewujudlah dengan adanya sistem pemerintahan dan juga sistem perdagangan yang masyhur pada masa itu. Sebab itulah kajian ekologi ataupun penembang ekologi menjumpai beberapa peninggalan artifak yang penting, terutama sekali dijumpai tapak peleburan besi pada masa itu. Yang keduanya dijumpai tapak ritual keagamaan iaitu Hindu-Buddha. Yang ketiga ni dijumpai pusat pentadbiran, dan yang keempatnya adalah dijumpai pelabuhan itu sendiri. Yang ini yang dah dihasilkan kajian oleh pihak USN, tempatnya di Sungai Batu. Perlu diingat bahawa Sungai Batu dengan kawasan Merbuk ni ibarat macam sekali, sebab tu saya katakan dia maknanya kawasan Lembah Bujang ni memang luas kan. Dan Sungai Batu tu adalah sebahagian daripada kawasan Lembah Bujang. Jadi itulah yang saya katakan, pada masa itu dah pun wujud satu kerajaan yang begitu cemerlang dan termasyhur pada masa itu, iaitu kerajaan Kedah Tua. Dengan adanya pelabuhan, dengan adanya kawasan pelaburan besi, dengan adanya pusat pentadbiran dan sebagainya, menunjukkan bahawa betapa kerajaan ataupun tamadun pada masa itu dah pun masyhur pada masa itu, sehingga dikatakan perusahaan besi itu betapa berjaya diimport ke negara Timur Tengah dan juga di India itu sendiri.